أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Cik Nordin, Cik Abdul, Ustaz Lokman bagi penyampaian pada pagi ini. Sahabat pimpinan Haluan Negeri, juga sahabat Taibah dan juga keluarga masing-masing yang sama pada pagi ini. Alhamdulillah, tambah sekali kita banyak tinggi rasa syukur kepada Allah Ta'ala yang masih memanjangkan umur kita. Dan semoga Allah terus panjang umur kita bertemu dengan Ramadan yang bakal tiba. Jadi insyaAllah sebagai persiapan kali ini sebenarnya lebih fokus kepada persiapan untuk bertemu dengan Ramadan. Kerana Ramadan merupakan tetamu yang sangat istimewa bagi jiwa-jiwa yang merasai kesementaraan hidup, yakini dia akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi jiwa-jiwa yang rasa takut dengan Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab. Jadi kita merasakan perlu banyak bekalan untuk kita balik pada Allah. Ramadan adalah salah satu stesen yang sangat utama sebenarnya dalam kita mencari bekalan untuk kita balik pada Allah. Bagaimana dia sebut oleh Ibn Rajab yang sebutkan semalam, sahabat-sahabat 6 bulan sebelum Ramadan dah buat persiapan untuk menghadapi Ramadan. Begitu juga 6 bulan lepas Ramadan mereka berdoa minta Allah terima amalan mereka di bulan Ramadan. Sebab itulah salah satu persiapan yang utama adalah persiapan hati. Sebanyak mana kita nak meraih pahala, sebanyak mana kita nak mengumpulkan amal, entah mana takwa yang kita nak cari pada bulan Ramadan. Yang kita nak bina pada bulan Ramadan. Jadi untuk menyegarkan pagi ini, saya suka nak kongsi satu cerita yang dibawa oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah tentang bagaimana satu hari ini seekor tikus dia keluar, dia meraya-raya di padang pasir. Tiba-tiba dia terkampak dengan seekor unta. Jadi unta ni pada pandangan tikus ni nampak segak lah dengan bulu mata lentiknya, dengan bentuk badannya, tingginya, menyebabkan tikus ni jatuh cinta dengan unta tadi. Dia pun dia meluahkan hati daripada unta dan dia cinta dia berbalas. Jadi kemudian dia pun seronoklah, dia pegang tali unta tu, dia pun tariklah tali unta tu nak balik ke rumah dia untuk bertemu dengan keluarga dia. Nak dapat restu keluarga kot kan. Jadi bila sampai kat rumah tikus tu, jadi lubang tikus, unta memang tak boleh masuk lah. Jadi akhirnya unta tak dapat nak masuk ke rumah tikus. Lalu unta tu dia kata, imma an tattakhidhi darah taliqu bi mahbubika au mahbuban yaliqu bi darika. Mana kalau bahasa kita, awak kamu tak cari rumah yang sesuai dengan apa kamu cintai. Siapkan rumah sesuai dengan apa yang kamu cintai, ataupun kamu cintailah apa yang sesuai dengan rumah kamu. Cintai sesuatu yang sesuai dengan rumah. Jadi rumah di sini mana hati kita lah. Kalau kita hajatkan benda yang besar, kita harapkan rahmat pengampunan yang besar pada bulan Ramadan,
hati kita pun nak kena besar juga. Tapi kalau hati kita kecil, kita bertemu dengan Ramadan nanti, jadi apa yang padan dengan hati kita yang kita akan dapat. Jadi perlu ada persiapan hati yang besar, yang luar biasa untuk kita hadapi bulan yang ataupun tetamu yang luar biasa. Jadi Allah alam, ceramah kita pun ada, penyampaian kita pada pagi ini tanpa nak panjangkan kalam, dan serah majlis kepada Ustaz Luqman. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terima kasih jazakallah khairan kepada Cikgu Azmi yang Allah muliakan, yang dihormati Cik Nurdin, Cikgu Abduh, dan juga para sahabat, sahibah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat dan selamatlah insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan tengok secara tasawur ataupun secara ringkas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nak simpulkan di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah dan ayat 185 surah Al-Baqarah. Kalau kita sedar, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Ramadan dan juga ibadah puasa ni hanya pada satu muka surat tu saja. Muka surat daripada surah Al-Baqarah tu ayat 183 hingga ayat 185. Jadi ayat tentang Ramadan dan juga puasa dalam muka surat itu saja. Jadi apa jua yang diberitahu oleh Al-Quran di sana ada, kita kata, perkara-perkara yang paling penting. Kita hari ini bila sebut Ramadan, bila sebut puasa dan selainnya, kadang-kadang kita memahami istilah-istilah ini dari sumber-sumber yang lain. Bila kita memahami Ramadan, memahami puasa, kita mendengar banyak ulasan tentang dua perkara ni. Tapi kadang-kadang cara pemahaman kita terhadap Ramadan ataupun ibadah puasa ni tidak dimulai dengan apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita mungkin kita tak pernah baca tafsir dalam ayat ni. Bila sebut pasal Ramadan, puasa ni, biasanya mungkin kita dengar daripada ulasan orang itu, orang ini, tok guru sana, ulama sini, buku itu, buku ini. Jadi kadang-kadang kita miss penjelasan yang asal tentang hakikat ini, tentang dua perkara ni.
Jadi pada hari ini anak nak ulas secara ringkas. Sebab bila kita sebut tentang Ramadan dan puasa ni, banyak sudut kita boleh cerita. Kan? Banyak bab, banyak perkara kita boleh sentuh. Tetapi Al-Quranul Karim bila nak cerita tentang Ramadan dan puasa, dia hanya sebut beberapa poin yang utama saja. Yang pertama sekali kita tengok ayat 183. Di situ adanya tasyri' as-siyam. Persyariatan puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah ditulis oleh umat kepada umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi dalam ayat ini, kata para ulama tafsir, ada beberapa kata kunci yang penting yang perlu kita beri perhatian. Perkara yang paling penting dalam ayat ini ialah yang pertama perkataan puasa itu, as-siyam. Dan yang kedua adalah la'allakum tattaqun. Ataupun kita kata taqwa. Jadi di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan puasa itu dengan takwa. Saya kita akan pergi lebih detail insya-Allah. Ayat yang kedua di dalam 185 Allah menyebut syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Jadi dalam ayat ini banyak perkara Allah sebut, tetapi poin yang paling besar sekali adalah yang pertamanya perkataan syahrul Ramadan. Di sinilah disebutnya perkataan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebab tu kita tak sebut bulan puasa. Setengah orang sebut bulan puasa. Ataupun bulan yang lain, ataupun kita sebut istilah yang lain. Istilah yang lebih tepatnya istilah Al-Quran iaitu bulan Ramadan. Perkataan yang kedua yang paling penting adalah Al-Quran itu. Unzila fihi Al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Jadi pada pagi ini kita akan tadabbur apa kaitan di antara keempat-empat istilah ataupun perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran merujuk kepada puasa dan Ramadan. Jadi kalimah yang pertama tadi apa dia? As-siyam. Kan? Lepas tu taqwa. Yang kedua taqwa, yang ketiga adalah bulan Ramadan dan yang keempatnya adalah Al-Quran. Jadi di antara keempat-empat poin yang besar ini, perkataan ini ada keterikatan dia. Ada kaitan dia. Ada alaqah Arab sebut. Ada alaqah antara puasa tu dengan takwa dan di antara takwa itu dengan bulan Ramadan dan Quran. Kenapa Allah masukkan pakej puasa itu dalam bulan Ramadan? Di sini timbul persoalan. Ini namanya tadabbur. Tadabbur ni maksudnya kita wujudkan persoalan demi persoalan daripada Al-Quran itu supaya kita terjawab. Kenapa? Kenapa dijadikan puasa itu sebagai satu subjek teras ataupun aktiviti utama dalam bulan Ramadan? Dan kenapa dikaitkan takwa dengan puasa? Kenapa dikaitkan pula takwa dengan Al-Quran? Di situ ada kaitan yang sangat khusus. Jadi kalau kita lihat apa beza bulan puasa, apa beza as-siyam, yakni berpuasa, amalan berpuasa
dengan syahrul Ramadan, ya, bulan Ramadan. Apa beza di antara dua ni? Beza dia adalah bulan Ramadan itu satu kalimat yang lebih luas, kita kata lebih umum daripada perkataan puasa. Ramadan merujuk pada masa, merujuk pada tempat, masa dan tempat. Manakala as-siyam merujuk pada salah satu package dalam Ramadan. Ramadan ni kita boleh buat nama, dia macam satu nama sekolah lah, kita kata. Orang duk sebut madrasah Ramadan, madrasatun Ramadan, sekolah Ramadan. Dan puasa itu adalah juz'un min, satu juzuk daripadanya. Ya, puasa itu bukan setakat satu juzuk saja. Ya, malah puasa itulah aktiviti teras dalam bulan Ramadan. Misalnya kalau kita kata dalam sebuah sekolah tu ada banyak aktiviti yang diwajibkan kepada pelajar, kan? Adanya pengajian kelas, adanya sukan, adanya berpersatuan, program berpersatuan, adanya gotong royong, macam-macam aktiviti. Tapi aktiviti yang paling utama dalam bulan Ramadan itu ataupun dalam sekolah itu adalah, kalau contoh sekolah tadi, aktiviti utamanya adalah belajarlah. Kita masuk sekolah tu semata-mata untuk tujuan utamanya untuk nak belajar. Jadi demikian kata Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad min Hadi Khairil Ibad. Dia menyebut perkara yang paling besar dalam Ramadan ni adalah as-siyam itu sendiri, kerana Allah Subhanahu wa taala mentaklif, mentashri', ya, mensyariatkan ibadah puasa secara khusus dalam Al-Quran. Walaupun dalam bulan Ramadan itu adanya qiyamul lail, adanya galakan ataupun seruan untuk bersedekah, ada lagi amalan-amalan lain yang dianjurkan, kan? Bagi makan orang miskin, bagi makan orang yang berbuka, ya, tarawih, ya, membaca Al-Quran, zikir. Itu semua fikir-fikir Ramadan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita sedar, perlu kita faham awal-awal sekali, ya, Ramadan, ya, aktiviti dia yang paling besar sekali adalah puasa. Malah puasa di situ bukan tatawu'an, bukan mustahab, bukan sunat. Ya, tetapi dia adalah fardhu ain. Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan, ditulis ke atas kamu. Di situ adalah uslub takrir, iqrar daripada Allah Subhanahu wa taala. Penetapan ataupun ketetapan yang telah Allah bagi. Yang kita kena tak boleh kata apa? Iqrar, ketetapan telah ditetapkan pada kamu berpuasa. Seperti mana yang telah kami tetapkan, kami fardukan kepada umat sebelum kamu. Jadi perlu kita sedar, kata Ibn Qayyim, puasa itu perkara yang paling besar sekali dalam Ramadan, di samping ibadat-ibadat yang lain. Tetapi kata dia, hakikatnya, ya, bawah sikit pada Ramadan, kata Ibn Qayyim, adalah qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Dua perkara ini, yakni siyam, ya, puasa, dan juga qiyam adalah dua amalan yang paling kita kena rebut sekali dalam bulan Ramadan. Ya, maksudnya mana-mana orang Islam bila dia masuk bulan Ramadan, dua amalan ni paling menonjol pada diri kita. Dua amalan ini paling khusyuk yang kita lakukan, yang paling terbaik, yang paling kita pulun. Ya, apa dia? Yang pertama adalah as-siyam, berpuasa. Yang kedua adalah al-qiyam, yang ni berdiri. Ya, al-qiyam maksudnya berdiri, maksudnya mendirikan malam. Ya, qiyam merujuk kepada solat malam. Ya, malah kalau kita tengok balik dari sudut sejarah istilah, ya, perkataan tarawih tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang tak pernah ada lah hadis ataupun perkataan daripada Nabi yang Nabi sebut solat tarawih, tak ada. Ya, perkataan asalnya adalah qiyamul Ramadan.
qiyam Ramadan, yakni mendirikan malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Tarawih itu mai kemudianlah diberikan oleh para ulama sebab solat malam Nabi SAW dia dua. Diselang di antara dua tu dia ada kerehatan, dia ada rehat saat. Jadi jamak kepada rohah tarawih, kan? Jadi dia jadilah solat sunat tarawih. Salatul lail masna, kata Aisyah daripada Nabi, dia solat malam itu 2 rakaat. Baik. Jadi bila sebut puasa, perkara yang pertama yang kita nak rebut ni, bukan sebut puasa Ramadan. Bila sebut Ramadan, 2 perkara yang perlu terbayang dalam diri kita yang paling besar sekali. Yang pertama adalah as-siyam, al-qiyam. Yang kedua adalah al-qiyam, yakni menghidupkan malam. Ini 2 perkara yang paling penting berbanding yang lain. Siapa yang kata ni? Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Sebab 2 amalan inilah yang paling ditekankan oleh Nabi SAW, sehingga Nabi dengan telunjuk wahyunya oleh Allah, Nabi menyebut 2 hadis yang lebih kurang sama kepada 2 amalan ini. Yang pertamanya Nabi adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ya, siapa yang berpuasa dengan penuh rasa keimanan, ya, wa ihtisaban dengan penuh rasa perhitungan, ya, ghufira lahu, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Hadis yang kedua, perkataan as-siyam tu tukar pada qiyam. Ya, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan, yakni malam-malam Ramadan, imanan dengan penuh rasa keimanan, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Special 2 ni. Sehingga ada 2 hadis yang khusus, maksud yang sama, fadilat yang sama diberikan kepada 2 ni. Baik, sekali kita akan ulas balik pasal 2 perkara ni, siyam wal qiyam. Sekarang ni kita nak tengok kenapa Al-Quran Karim mengkehadapankan ataupun mengkhususkan kalimat puasa dengan takwa, Ramadan dengan Al-Quran, dan apa kaitan di antara 2 ni. Ya, 183 dengan 185 ni. Yang pertama sekali, kalau kita lihat makna puasa dari sudut lughatan, dari sudut bahasa. Orang yang banyak fiqh tahulah apa maksud puasa dari sudut bahasa. Definisi dari sudut bahasa apa maksud? As-saum apa maksud? Ya, al-imsak yang kata para ulama fiqh. Kan? Puasa ni maksud dia apa? Al-imsak. Ya, at-ta'abbudu lillahi subhanahu bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat min tulu'i syams ila ghurubiha. Puasa itu adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara satu orang itu bil imsak, yakni dia menahan dirinya daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Jadi perkataan puasa berasal daripada perkataan al-imsak, ataupun maksud puasa itu adalah al-imsak, yakni kita tahan diri kita. Kata Ibn Qayyim, perkataan tahan itu sendiri, imsak itu sendiri dah membawa konotasi takwa kat situ. Al-imsak, menahan diri itu dah membawa masuk takwa. Ya, kalau kita tengok balik definisi takwa oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia menyebut takwa ni macam kita jalan di atas macam kita jalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Bagaimana keadaan jalan kita?
Kata Umar, kita akan berjalan. Umar tanya dia kan, maksud takwa. Umar jawab, ya, aku akan jalan dalam keadaan aku angkat jubah aku. Dan aku jalan dengan berhati-hati. Hakaza taqwa, kata Ka'ab. Demikianlah takwa. Jadi kata Ibn Qayyim, ya, kita untuk kaki itu tak pijak duri, katanya, macam mana? Kita kena buat apa? Bila kita nampak duri, tengah duduk jalan tu nampak duri, kita nak buat apa? Kita tahan kaki kita. Kan? Kita tahan kaki kita. Jadi kata kalau kita baca Ihya Ulumuddin Al-Ghazali kata memang disebut ulas benda yang sama juga, memang puasa itu al-imsak, menahan diri, dan menahan diri itulah takwa. Ya, takwa ni maksudnya kita tahan diri kita. Kita ada kekuatan. Takwa ni satu kekuatan yang telah Allah bagi kepada mana-mana orang mukmin, yang mana dia boleh tahan diri dia. Dia boleh tahan diri dia sama ada untuk melakukan ketaatan, ataupun dia boleh tahan diri dia untuk daripada perkara-perkara yang haram. Dia boleh tahan. Kita lihat hari ini orang jadi rosak, manusia jadi bermasalah, porak-poranda. Sebab apa? Sebab orang tak boleh nak tahan nafsu dia. Tak boleh tahan. Tak boleh nak tahan. Ya? Kita ambil contohlah mengumpat orang. Contoh. Ribah. Kutuk belakang. Oh, ramai orang tak boleh tahan. Ramai orang terpalit dengan ribah. Ribah ni bermaksud kita cakap aib orang yang mana orang tu tak suka kalau orang tu tahu. Walaupun dalam ribah ni ada perbincangan detail. Ada setengah ribah yang kita boleh buka, yang kita boleh cerita. Tapi tak apalah. Tapi ramai orang tak boleh tahan kutuk orang. Kita tengok dalam Facebook, caci maki, mencarut. Orang tak berjaya untuk menahan lidah, tak berjaya. Takwa tidak ada. Jadi kata Al-Ghazali, memang takwa ni, puasa ni jalan pintas nak capai takwa, jalan pintas. Sebelum itu kata Al-Imam Al-Ghazali ni dalam Minhajul Abidin, boleh kita baca. Ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menyebut asasnya semua persyariatan dalam Islam ni sebenarnya menuju kepada takwa. Arkanul Islam secara khusus menuju kepada takwa, nak melahirkan muttaqi, orang yang bertakwa pada Allah, orang yang mampu tahan diri dia. Sama ada puasa, iqamatus salat, rukun Islam kan, puasa, bayar zakat, haji dan selainnya, semua itu bertujuan kepada takwa. Dia bawa dalil daripada Nabi SAW, daripada hadis Bukhari, ada Muslim pun ada, dalam banyak riwayat. Nabi SAW menyebut as-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ati, Ramadan ila Ramadan, kaffaratul lima bainahuma, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Salat yang 5, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, di antara keduanya itu adalah penghapusan dosa, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada ganjaran melainkan syurga. Jadi berdalilkan daripada hadis ini, kata Al-Ghazali, keempat-empat amalan yang utama dalam Islam, solat Jumaat, puasa, Ramadan, dan juga haji, ialah nak lahirkan orang-orang yang bertakwa. Sebab kata Al-Ghazali, kalau kita teliti balik dalil-dalil tentang Al-Quran, tentang solat 5 waktu, tentang solat Jumaat, tentang puasa Ramadan, demikian juga tentang haji, semua ibadat ini Allah kaitkan dengan takwa. Dalam solat banyaklah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada kemungkaran. Benda yang mencegah daripada kemungkaran ni apa dia? Takwa lah. Takwa lah yang mencegah satu orang daripada kemungkaran. Dalam solat Jumaat, orang lelaki bila main solat Jumaat, apa benda yang dia mesti dia dengar? Tak pernah dia tak dengar daripada solat Jumaat.
Apa dia? Iaitu tausiah berkenaan dengan takwa. Malah Nabi SAW yang mensyariatkan tausiah takwa, wasiat berkenaan dengan takwa itu perkara wajib, perkara rukun dalam arkanul khutbah. Rukun-rukun khutbah mesti ada tausiah tentang takwa. Jadi mana-mana orang lelaki seminggu sekali paling kurang, mana semua ketua keluarga, semua orang lelaki seminggu sekali dia akan dengar usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu bukan kalam kosong tu. Kan? Kita dengar khutbah setiap minggu ni, jangan ingat yang tu kalam adi, kalam biasa, kalam rutin, kalam budaya Jumaat. Saya Jumaat ada lah ayat ni, macam biasalah. Jangan duk buat macam tu. Kita kena hayati benda tu. Ya, supaya manusia ni, terutamanya orang lelaki, seminggu sekali dia diperingatkan bahawa tujuan dia menjalani hidup Islam ni, cara hidup Islam adalah untuk nak melahirkan watak takwa itu. Mungkin hari Isnin, Selasa, Rabu kita terlupa mesej ni. Aku hidup ni sebenarnya nak jadi orang yang bertakwa. Jadi bila mai Jumaat, usikum wa nafsi bitaqwallah, kata khatib. Aku mewasiatkan diri aku dan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah. Ingat balik. Jadi bila mai Jumaat kita teringat balik, oh, hidup aku ni nak cari yang ni. Jadi orang lelaki hakikatnya dia pergi Jumaat, solat Jumaat, dengar khutbah Jumaat. Sebab tu disebut khutbah, dia tak sebut ceramah ataupun tazkirah. Sebab maqasid kepada khutbah Jumaat ni adalah nak lahirkan orang-orang Islam bila dia mai dengar khutbah, dia balik dengan penuh bekalan yang bertenaga. Ni pun satu muhasabah juga kepada kita, orang Islam. Di Malaysia juga khususnya kadang-kadang khutbah itu begitu kering. Ya, khutbah tu kita kata menjadi satu benda yang macam teks kan, budaya macam tu. Orang mai dengar tu balik. Ya. Apa beza khutbah dengan tazkirah biasa, ceramah biasa, kuliah agama? Tak sama. Khutbah ni dia kena khatib, orang yang nak bagi tempaan sesuatu perkara. Khutbah ni kena semangat betulnya, nak membakar balik jiwa orang Islam ni. Sebab tu adanya khutbah perang, ya, khutbah harb. Nak bakarkan semangat. Jadi kalau ikut ya wajah Islam yang asal tu, orang lelaki ni bila dia pergi solat Jumaat, dia dapat tu kekuatan tu. Terutamanya ya kejelasan hidup dia nak capai takwa. Jadi ketua-ketua keluarga ni bila dia pergi Jumaat, dia balik, dia akan islah keluarga dia. Kalau khutbah tu efisien, ya balik tu dia akan buat kerja. Anak-anak, isteri, jangan lupa mesej kita, bertakwa. Itu maqasid solat Jumaat sebenarnya. Ya, yang hari ni hilang. Ya. Hari ni orang mai tidak kan. Sebab faktor khutbah juga kadang-kadang kan. Baik, kemudian Ramadan. Lagilah direct dengan takwa, la'allakum tattaqun. Bila mai haji, ya, wa may yu'azzim sya'airallah kata Allah. Yang ni haji, siapa yang membesarkan syiar haji, ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan haji ni, itu adalah tanda-tanda daripada ketakwaan yang ada dalam hati, kata Allah. Demikian juga dalam ibadah haji itu adanya hadi, ini korban. Sembelihan binatang. Ya, kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah-darah dan daging-daging korban kamu, kecuali takwa kamu yang sampai. Hak lain tak sampai. Jadi keempat-empat teras ibadat ini, kata Al-Ghazali, menuju kepada takwa. Tetapi jalan pintas, jalan yang paling kita kata jalan pintas lah, jalan yang paling cepat
directly nak capai takwa itu adalah puasa. Jadi puasa memang pergi kepada takwa direct sebab puasa itu sendiri adalah apa? Al-imsak. Kita menahan diri kita. Tahan diri. Ya, malah yang dimasukkan dengan puasa itu bukan setakat kita tahan makan minum saja ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti berjima, seperti mengeluarkan mani dengan sengaja, demikian juga memuntahkan diri dengan sengaja. Bukan setakat itu saja tapi menahan anak mata. Ya, malah menahan juga qalbu, kata para ulama. Kita tahan juga hati kita daripada nak fikirkan benda-benda yang tak elok. Tahannya tangan dan anggota badan yang lain. Baik, kita pergi kepada 185 pula. Di sini Allah pada ayat 185 Allah menyebut tentang ya syahrul Ramadan, bulan puasa. Terus bulan Ramadan, bukan bulan puasa, bulan Ramadan. Kemudian terus Allah kaitkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Walaupun bulan Ramadan tu ada banyak benda, tetapi poin yang dikhususkan oleh Allah untuk diikat dengan bulan Ramadan ni adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi sekarang ni kita nak baca sikit apa yang disebut oleh Ustaz Syekh Qutb rahimahullah di dalam Fi Zilalil Quran. Ya, kaitan di antara takwa dengan Al-Quran. Ini satu ulasan yang menarik daripada mudah-mudahan Syahid Syekh Qutb. Dalam ayat Al-Baqarah ayat yang kedua. Kata Syekh Qutb rahimahullah, at-taqwa fil qalbi hiya allati tu'ahhiluhu lil intifa' bihadzal kitab. Hiya allati taftahu maghaliqal qalbi lahu fayadkhula wa yuaddi dawrahu hunak. Hiya allati tuhayyi li hadzal qalbi ay yaltaqa wa ay yaltaqit wa ay yastajib. Dalam Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah kata, "Zalikal kitabu la raiba fi." Ini menarik minta dengar dengan teliti. Ya, Allah kata, demikianlah Al-Quran itu, Al-Kitab, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin. Demikianlah Al-Kitab, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau tak silap dalam At-Tabari, tafsir At-Tabari dia sebut orang yang baca Quran, orang yang mendatangi Al-Quran dengan jiwa yang tidak ada takwa, maka dia akan perolehi kekeliruan demi kekeliruan. Sama ada kekeliruan dari sudut kepahaman dia ataupun kekeliruan dari sudut hati dia, perasaan dia. Orang ni bila baca Quran, orang dapat kekuatan, kan, dapat keyakinan. Tapi orang yang tak ada takwa bila dia baca Quran, keyakinan tu dia tak dapat. Dia masih duk risau dengan hidup. Ya, masih duk gopoh. Ya, masih tak tenteram. Ya, tak ada takwa. Jadi di sini Allah menyebut Al-Quran ya hanyalah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata Syekh Qutb rahimahullah, ya, at-taqwa fil qalbi hiya allati tu'ahhiluhu lil intifa' bihadzal kitab. Takwa yang ada dalam hati seseorang itulah yang melayakkannya untuk mengambil manfaat daripada Al-Quran. Itu dia. Hiya allati taftahu maghaliqal qalbi lahu wa yuaddi dawrahu hunak. Kata dia, ya, takwa itulah yang akan membuka. Takwa itulah yang akan tolong buka maghaliqal qalbi lahu. Pintu-pintu hati yang tertutup. Takwa itulah yang akan membuka tutupan hati itu. Fayadkhuli wa yuaddi dawrahu hunak, untuk dia nak tarik petunjuk Al-Quran tu masuk dalam hati.
ataupun kita kata takwa itulah yang tolong buka lorong dalam hati kita tu yang tertutup tu. Dalam hati kita ni banyak hijab kan, banyak benda yang hijab. Tapi kalau kita datangi Al-Quran dengan jiwa yang bertakwa, takwa itulah yang akan buka tutupan-tutupan hati kita itu, supaya petunjuk dia bawa petunjuk Al-Quran tu masuk dalam hati kita, wa yuaddi daurahu hunak, dan dia mula berperanan dalam jiwa. Takwa ni mula buat kerja dia, mula berperanan di dalam tu, di dalam hati. Allati tuhayyi li hadzal qalbi ay yaltaqi wa ay yaltaqa wa ay yastajib. Takwa itulah yang akan menyediakan hati seseorang itu untuk mengambil, wa ay yaltaqa, untuk menerima, wa ay yastajib, untuk menyambut dakwah Al-Quran Karim. Kemudian kata dia, la budda liman an yajida al-huda fil Quran ay yaji'a ilayhi biqalbin salim biqalbin khalis summa ay yaji'a ilayhi biqalbin yakhsha wa tawaqqa wa yahdhar ay yakuna 'ala ad-dalalah aw tastahwihi dalalah. Jadi tak dapat tidak bagi sesiapa yang mahu kepada petunjuk Al-Quran. Ni. Siapa yang nak petunjuk Al-Quran, ya, la budda ay yaji'a ilaihi biqalbin salim. Hendaklah dia mendatangi Al-Quran itu dengan hati yang salim, hati yang bersih. Hati, ya, biqalbin khalis, hati yang benar-benar ikhlas. Summa ay yaji'a ilaihi biqalbin yakhsha. Kemudian dia datangi Al-Quran itu dengan hati yang gerun kepada Allah, penghormatan yang besar, takut yang besar kepada Allah. Wa yahdhar ay yakuna 'ala dhalalah, dan dia risau, dia mendatangi Al-Quran dalam keadaan hati yang risau, takut dia apa? Takut dia sesat dalam hidup dia. Maka dia mengharapkan Al-Quran menunjukkan jalan pada dia. Wa inda idzin yatafattahul Quran an asrarihi wa anwarihi wa yaskibuha fi hadzal qalbi alladhi jaa ilayhi muttaqiyan khaifan hassasan mahi'an litalaqi. Kemudian kata dia, bila kita datangi Al-Quran dengan jiwa yang macam tu, yakni muttaqi, bertakwa, jiwa yang dah ada takwa, ya, apa jadi lepas tu? Ya, yatafattahul Quran an asrarihi wa anwarih, barulah Al-Quran dia akan pancarkan asrarih, yakni rahsia dia, rahsia-rahsia dia, wa anwarih, dan sinaran-sinaran dia. Bahawa Quran akan keluarkan dia punya mukjizat dia kepada hati seseorang mukmin. Petunjuk-petunjuknya, ya, ajaran-ajarannya, sentuhan-sentuhannya, ya, basyair, berita-beritanya, ya, sapaan-sapaan daripada Allah, ya, angin-angin yang sejuk, air-air yang melegakan tekak, ya, mengubati hati-hati yang sakit, ya, memberikan teduhan kepada hati yang panas. Barulah satu orang Muslim itu merasai halawatul Quran, kemanisan Al-Quran. Sebab apa? Wa yaskibuha fi hadzal qalbi alladhi jaa ilaihi muttaqiyan. Kenapa? Kerana dia mendatangi Al-Quran dengan hati yang bertakwa, khaifan, takut, hassasan, dengan penuh rasa kepekaan. Jadi itu kata Syahid, ya, mudah-mudahan mendapat syahid, ya, Ustaz Syed Qutb rahimahullah taala. Jadi balik kepada konsep tadi, 4 kalimah yang kita nak terang tadi, puasa, takwa, puasa dan takwa, kemudian Ramadan dan juga Quran. Jadi hikmah di sebalik Allah mensyariatkan ibadah puasa sebagai perkara yang wajib di dalam Ramadan, yang mana Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ya, kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mahu, ya,
takwa itu tumbuh dalam hati orang-orang Islam pada bulan Ramadan, ya, tumbuh dalam hati orang Islam. Bila tumbuh apa jadi? Takwa itu, ya, apa lagi kita buat lepas kita puasa ataupun di tengah kita puasa, kita buat apa lagi dalam bulan Ramadan? Kita baca Quran. Kan? Kita baca Quran. Sebab ini bulan Al-Quran. Baik, apa jadi bila kita tengah bertakwa tu, kita pergi baca Quran? Apa akan berlaku? Apa yang saya sebut tadi lah. Barulah orang-orang Islam mendapat pancaran yang sebenar Al-Quran kepada dirinya. Maksudnya, satu tempoh masa, satu keadaan di mana orang Islam sangat terkesani dengan Al-Quran, dan sehingga dia mula mengambil Al-Quran sebagai jalan hidup dia. Ya, kesedaran ni mai bila? Bulan Ramadan. Sepatutnya bulan Ramadan. Tapi malangnya kita tak memahami perkara ini, sehingga kadang-kadang bulan Ramadan kita tak fokus kepada keterikatan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi ini perkara yang paling penting. Ya, puasa nak lahirkan takwa. Takwa itu adalah alat untuk kita mengaut sebanyak mungkin, ya, perkara-perkara mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya orang Islam ni bila mai, ya, bulan-bulan yang lain kadang-kadang kita jadi balik dengan dunia, dengan urusan kehidupan, kan? Sampai kita macam kadang-kadang mungkin lari kita punya niat, kita punya tujuan hidup. Apa dia tujuan hidup kita? Nak berkhidmat kepada Al-Quran. Nak menjadi rijalul Quran, lelaki Al-Quran. Nak menjadi Al-Quran yang berjalan. Itu tujuan hidup kita sebagai Muslim. Ya. Jadi kita lupa kadang-kadang. Mai bulan ni lupa, sibuk dengan macam-macam. Mai Ramadan, ya, hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Allah ingatkan balik, Quran tu apa? Hudal linnas. Hudal linnas. Selama ni kamu duk cari petunjuk, macam-macam petunjuk, sehingga kamu pening, sehingga kamu tersesat, sehingga kamu banyak buat silap, sehingga kamu tak tenang hidup. Lah ni aku nak beritahu kamu, Quran itu hudal linnas. Petunjuk yang sebenar kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia menjadi pemutus, pembeza, memberikan penjelasan di antara yang minal huda wal furqan, di antara petunjuk dan juga al-furqan. Dia menjadi pembeza di antara yang benar dan yang salah. Jadi nampak tak kaitannya tadi? Jadi dengan satu orang itu berpuasa, kemudian, ya, di masa yang sama Ramadan itu syahrul Quran, kita baca Quran dengan jiwa yang dah menahan diri itu, maka di situlah baru kita rasa kenikmatan, ya, cahaya Al-Quran. Sepatutnya Ramadan inilah peluang untuk kita cuba taste sendiri sentuhan Al-Quran kepada diri kita. Kadang-kadang orang bila sebut Quran, ya, kata Dr. Salah Al-Khalidi, kadang-kadang kita ni bila sebut Al-Quran, kita duk kalut dekat casing Al-Quran. Ataupun kata dia, kita duk kalut dekat wasilah-wasilah Al-Quran. Apa dia wasilah-wasilah Al-Quran? Membaca, menghafal, melagukan, khatam Al-Quran. Yang ni semua wasilah. Ya, kalau kita nak pergi Jambatan Pulau Pinang, kalau kita nak pergi Pulau Pinang, balik pulau kan, tujuan kita nak sampai ke balik pulau tu. Tapi ada orang dia lebih suka untuk duduk lama atas jambatan Pulau Pinang daripada sampai kat Pulau Pinang. Sedangkan dia bertolak daripada jauh tu nak pergi ke balik pulau, tapi dia lebih suka duduk atas jambatan. Dia suka duduk atas wasilah, duduk main kat wasilah kan. Baca, melagukan, jadi imam, masuk pertandingan menang, apa semua. Yang ni semua wasilah. Sebab tu kita jangan takjub sangat dengan orang yang hafal Quran, orang yang masuk pertandingan menang,
orang yang boleh baca sedap, orang boleh jadi imam, orang boleh apa. Itu semua wasilah. Memang dari sudut fadail banyak pahala lah. Setiap satu urus 10 pahala. Kan? Melagukan Quran pun ada pahala. Ya, kata Dr. Salah Al-Khalidi, kita tidak menafikan rahimahullah, baru meninggal ni. Ya, Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah. Ya, kita tak nafikan pahala-pahala tu. Tetapi kita kena sedar bahawa itu bukan tujuan Al-Quran. Al-Quran ni dia turun mai kita, bukan dia nak kita ni berlegar dengan baca lafaz Arab tu. Berlegar dengan melagukan, berlegar sekadar jadi imam, berlegar sekadar boleh taranum, boleh hafal. Itu bukan ghayah Quran. Wasilah Al-Quran ada pahala, tapi yang mustahak sekali ghayah, tujuan. Apa dia tujuan Al-Quran? Kita mendapat petunjuk darinya. Kita mendapat sentuhan daripadanya. Kita merasai Allah betul-betul bercakap dengan kita. Sehingga melahirkan orang yang bertakwa yang sebenar. Makin baca Quran, makin bertakwa. Sepatutnya macam tu. Makin baca Quran, makin jadi baik. Makin baca Quran, makin berubah perangai. Itu kita kata rupa sebenar orang yang membaca Al-Quran. Rupa dia yang sebenar. Hari ini bila kita anggap Quran tu macam kitab biasa, kita duk kalut dekat casing-casing ni lah. Duk melagukan, duk hafal baguslah, ya. Hafal pun bagus tapi wasilah lagi. Ya, kalau nak khatam bagus, ada pahala. Ya, tapi yang mustahak daripada itu adalah kita, ya, kalau kita faham lagi baiklah kan. Bila kita faham ayat-ayat Allah, kita baca dalam Quran, dalam Ramadan, dalam keadaan kita puasa, dalam keadaan kita tengah tahan diri kita selama sebulan tu. Ya, Masya Allah. Andai kata kalau kita faham, ya, anda akan merasai sentuhan demi sentuhan Allah kepada kita. Sentuhan demi sentuhan. Syahid Syekh Qutb dalam buku dia, ya, anda tak pasti ada terjemahan ke tidak. Cik Abdul tahu Taswir al-fanni fil Quran. Dia menyebut di antara kemukjizatan Al-Quran adalah Quran ni seolah-olah boleh hadir. Orang yang baca Quran dengan hakikat rupa yang sebenarnya, ya, dia akan merasakan bahawa Quran itu seolah-olah hadir di tepi dia. Ya, dan Quran adalah insan, kalau dia insan, dia adalah orang yang paling memahami keadaan jiwa kita. Mak ayah kita pun tak faham jiwa kita. Isteri kita pun tak faham. Kan kalau orang yang berkahwin, macam Cikgu Azmi dia sebut apa? 10 tahun kahwin pun tak kenal-kenal. Isteri dia tak kenal kita. Sampai law dia tak faham apa kita nak masukkan. Apatah lagi kemuskilan, kesedihan, yang kepedihan yang ada dalam hati. Tak faham. Siapa dia yang faham? Tak ada. Bila kita baca Quran, mana-mana ayat kata Syekh Qutb, ya, Quran akan hadir di tepi kita. Dia akan memberikan suluhan, dia memberikan sentuhannya. Ya, seolah-olah dia orang yang paling hadam kita punya jalan hidup. Dia adalah orang yang paling faham sekali. Dia adalah orang yang paling tahu macam mana nak buat dengan hati kita. Masya-Allah. Jadi macam mana nak rasa kemanisan macam ni? Macam mana kita nak jumpa seorang sahabat yang begitu, ya, yang begitu tersentuh macam ni, yakni Al-Quran? Jawapannya adalah kita memasuki Al-Quran itu dengan hati yang penuh dengan takwa. Sebab tu kata Ibn Qayyim tadi, kita nak balik pada dua tadi, siyam dengan qiyam. Siyam untuk lahirkan takwa, qiyam yakni mendirikan malam Ramadan adalah untuk istima'ul Quran. Ni, istima'ul Quran. Dia kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam buku dia Bada'i'ul Al-Fawaid. Ibn Qayyim dia ada dua, ya. Yang pertama Fawaidul Fawaid, yang kedua Bada'i'ul Fawaid. Dua-dua kitab Tazkiyatun Nafs. Dalam Bada'i'ul Fawaid kata Ibn Qayyim, ya, suasana yang paling bersih
yang paling efisien untuk satu orang Muslim itu terkesan dengan Al-Quran ialah pada waktu solat. Pada solat malam. Itulah waktu yang paling efisien untuk seorang Muslim mendapat taujihat Al-Quran. Ya, mendapat sentuhan Al-Quran. Mendapat tau'iyah. Ya, pesanan-pesanan, kesedaran daripada Al-Quran. Waktu bila yang kita rasa paling ni sekali, terkesan sekali, waktu bila? Waktu solat. Sebab waktu solat, kita tengah solat. Kita tak boleh buat benda lain, tak boleh fikir benda lain dalam solat, tak boleh. Jadi Allah mensyariat, Nabi SAW melalui Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan qiyamul lail, tarawih, solat qiyam. Tujuan dia apa? Nak istima'ul Quran. Tadi subuh tadi kita dah apa? Pagi tadi kita dah puasa, dah tahan diri banyak-banyak dah. Tak makan, tak minum, tak mengumpat. Semua tak buat. Bila main malam, kita mendengar ayat-ayat Allah. Sebab tu bagi orang yang solat tarawih, solat malam, dia kena baca panjang. Dia kena baca panjang. Kalau nak ikut sunnah, ya, sunnah salafus salih, ya, generasi sahabat tabi'in dan tabi'in dulu, ya, maka khatam Al-Quran dalam solat malam. Ya, kalau ada masjid buat 30 juzuk sebulan, bagus, kita pergi. Istima'ul Quran. Kita nak duduk dalam satu taman. Solat tarawih ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat dan sahabat, dia adalah satu taman yang begitu indah. Ya, kita masuk ke dalam satu taman dan kita disapa, disentuh. Ya, kita diberikan pesanan. Ya, seolah-olah Quran tu, kata Syekh tu, dia main duduk depan kita. Dia suluh hati kita satu persatu. Ada masalah ni? Okey, jalan dia macam ni. Kamu sakit kat sini? Tak apa, aku ada ubat dia. Mai aku letak ubat. Dia sapu pelan-pelan. Ni Al-Quran. Kamu jahit tentang ni, ni jalan keluar dia. Cara dia macam ni. Jadi bila kita masuk dalam taman tu, tarawih itu solat sunat. Qiyamul Ramadan, seolah-olah kita masuk dalam satu taman yang begitu indah. Yang penuh dengan watak-watak yang tersentuh. Watak-watak yang begitu baik. Watak-watak yang salimah, yang bersih, yang selamat. Yang ini ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kesimpulan Ana pada pagi ini ataupun kongsian Ana, supaya kita faham, ya, puasa nak lahirkan takwa. Sebab apa? Sebab takwa itu akan menjadi alat untuk kita mendapat, ya, fawaid daripada Al-Quran, benefit daripada Al-Quran tadi. So kita nampak kat sini bahawa poin yang paling besar sekali dalam Ramadan ni adalah apa? Sasaran akhir dia adalah apa? Adalah orang-orang Islam mengamalkan Al-Quran. Orang-orang Islam rapat dengan Al-Quran sehingga dia menjadi jilul Quranil Farid. Ini yang disebut oleh Syekh Qutb rahimahullah, ya, generasi Al-Quran yang unik. Ya, para sahabat radhiyallahu anhu, kalau kita hidup di zaman mereka, ya, kita tengok mereka dari sisi mana pun ada pantulan daripada ayat Al-Quran. Kita tengok cara sahabat minum air, sebiji macam dalam Quran cerita. Kita tengok cara sahabat tidur, cara mereka bergaul dengan isteri mereka, sebiji macam apa yang dalam Quran. Kita tengok bagaimana mereka bergurau. Kita tengok bagaimana mereka bercakap. Kita tengok bagaimana mereka solat. Kita tengok bagaimana mereka khusyuk dalam ibadat mereka. Sebiji macam apa yang Allah gambarkan, apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah nasihatkan di dalam Al-Quran. Inilah sasaran Ramadan. Inilah sasaran Ramadan. Jadi kalau kita Ramadan ni duk fokus benda lain, isu lain, tak pergi ke sini, berarti kita tidak pergi kepada poin yang paling besar yang Allah nak highlightkan di dalam Al-Quran, yang merujuk kepada puasa dan juga bulan Ramadan.
Jadi Nasa mungkin setakat itu saja secara ringkas. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada para sahabat radhiyallahu anhu, para sahabat dan sahibah sekalian, untuk kita lebih menghayati bulan Ramadan dengan perspektif yang lebih tepat, ya, berlandaskan Al-Quran Karim, ya, seperti mana yang Allah cerita dalam surah Al-Baqarah ayat 135 dan 183 dan 185, insya-Allah. Di setakat itu dulu. Yang baik datang daripada Allah yang Maha Kurang. Ana minta maaf. Ana serah balik kepada Fadil Cikgu Azmi, insya-Allah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Luqman yang berkongsi kepada kita tentang berkaitan dengan ayat, berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita baca sejak semalam, kita ditekankan beberapa kalimah lah tentang Ramadan, tentang Al-Quran, tentang hidayah. Yang mana ini merupakan perkara-perkara penting yang kadang-kadang selalu kita terlepas pandang. Betul, bila kita mendekati Quran sebenarnya ada beberapa ahdaf. Antaranya kita nak cari hidayah. Untuk dapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kata Ustaz Luqman tadi, kadang-kadang kita berlega di sekitar wasilah, bukan kepada rayah ataupun ahdaf ataupun objek, perkara-perkara yang pertama yang perlu kita capai. Jadi ini yang membezakan kita dengan generasi para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana semalam Ustaz Zain sebut bagaimana Ibnu Umar mengambil masa 8 tahun untuk menghafal surah Al-Baqarah. Sayyidina Umar 12 tahun. Jadi begitulah jiwa-jiwa sahabat radhiyallahu anhum begitu dekat dengan Al-Quran. Dan kita harap Ramadan kali ini juga akan mendekatkan kita, benar-benar mendekatkan kita dengan Al-Quran. Kalau tengok dalam peperangan Hunain, ketika tiba-tiba tentera Islam diserbu secara serang hendak. Dan ini pengalaman pertama berdepan dengan serang hendak. Sedangkan sebelum itu berlaku pertempuran secara berdepan. Tentera Islam menjadi kucar kecil. Jadi antara panggilan yang menyatukan para sahabat radhiyallahu anhum antaranya adalah ya ashabul suratul Baqarah. Wahai ahli surah Al-Baqarah. Jadi panggilan itu bukan panggilan kepada dunia, bukan panggilan kepada yang lain-lain. Panggilan kepada hati-hati yang berasa begitu sebati dan terikat dengan Al-Quran. Kerana surah Al-Baqarah ni salah satu ayat, satu surah yang paling panjang lah. Dan sahabat mengambil masa yang panjang. Kita sebut tadi Ibnu Umar 8 tahun, Sayyidina Umar 12 tahun. Begitu juga sahabat-sahabat lain. Mereka mengambil masa yang lama untuk berinteraksi, untuk mensebatikan jiwa mereka dengan surah Al-Baqarah. Sehingga bila dipanggil dengan wahai ahli surah Al-Baqarah, panggilan itu menyatukan hati-hati mereka dan mereka kembali kepada saf dan akhirnya terbina semula kekuatan tentera Islam yang sebelum itu hampir kucar kecil. Bahkan ada yang berpaling dan sebagainya. Jadi insyaAllah semoga perkongsian kita semalam dan hari ini dapat menambahkan lagi syuur kita, meningkatkan syuur kita untuk bertemu dengan Ramadan, supaya Ramadan yang kita akan temui kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Jadi insyaAllah kita kalau ada soalan, mungkin tambahan-tambahan, Cikgu Abdul Tak Umar kan, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. 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 Baik, barakallahu fiik. Semestinya kita ucap jazakumullah khairan katsira, barakallahu fiik kepada yang Fadil Ustaz Luqman dengan kuliah subuh pagi ini yang sangat bermakna bagi cikgu lah. Rasa sangat bermakna pada cikgu. Dan
kalau boleh cikgu nak tumpang sikit, boleh Cikgu Azmi? Betul ya. Dialu-alukan. Ya, yang anak cikgu tertarik dengan apa yang disebut oleh Fadil Ustaz Luqman tadi berkaitan dengan contoh kita Jil Quran Farid. Mereka lah yang betul-betul telah menyambut ayat-ayat Allah dan melaksanakan dalam kehidupan sehingga Al-Quran berjalan dalam kehidupan mereka. Cuma yang mereka sebut mereka dapat melakukan semua itu dengan bahawa mereka sebut nahnu qaumun naqtal iman qabla al-Quran. Kami adalah satu kaum yang datangkan iman dulu daripada Al-Quran, dulu daripada titah perintah Allah SWT. Jadi mereka merasai panggilan tu. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman tu. Jadi mereka merasai panggilan kemesraan Allah SWT. Kenapa? Mereka benar-benar beriman. Apa yang disebut oleh Fadil Ustaz Luqman tadi ni, rasa takut tu. Kalau kita tengok pada surah Al-Anfal ayat yang kedua, Auzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi di situ disebutkan sesungguhnya yang beriman itu apabila disebut saja nama Allah gemetar hati mereka. Jadi inilah generasi yang pertama yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Luqman tadi. Mereka menepati dengan apa yang termaktub dalam Quran. Mereka betul-betul dekat dengan Quran. Mereka berterjemahkan sampai kepada rasa hati mereka. Bila disebut nama Allah, gementar hati mereka. Dengan hati yang gementar ni, mereka merasai panggilan Allah SWT untuk diperintahkan supaya berpuasa, bersaumlah, berpuasa. Jadi ini yang cikgu nak sentuh berkaitan dengan inilah persediaan mendengar panggilan Allah SWT untuk melaksanakan syahrul Ramadan ni, bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ni satu program, kata Al-Fadhil tadi, Ustaz Luqman, ia adalah madrasah. Dia adalah bulan mendidik, mengasuh, membimbing, membentuk jiwa, fikiran, tingkah laku. Dia bila dia keluar saja daripada Ramadan tu, dia jadi baik. Bila baca Al-Quran, dia jadi lebih baik. Keluar daripada Ramadan ni, dia akan jadi lebih baik. Keluar daripada solat, kata tarawih tadi, jadi lebih baik. Keluar daripada daripada infak dia dalam bulan Ramadan, kan dia jadi lebih baik. Semua aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan Ramadan ni, dia menjadikan diri jiwa tadilah, jiwa yang beriman tadi ni, yang menyahut sama panggilan Allah tu menjadi lebih baik selepas dia melaksanakan aktiviti dalam pendidikan bulan Ramadan ni. Wallahu alam. Itu sajalah, minta maaf Cikgu Azmi. Jazakallah khairan pada Cikgu Abdul. Tambahan yang kita harap mengukuhkan lagi lah syukur kita. Cuma mana tengok buku segalanya bermula di hati, Dr. Majdi Al-Hilali. Perkara kedua yang disebut oleh Dr. Majdi Al-Hilali dalam buku itu adalah tentang tadabbur Al-Quran. Tetapi sebelum menyentuh tadabbur Al-Quran, perkara pertama disentuh rasa berpuluh muka surat. Bagaimana nak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Baina khauf ataupun takwa kepada Allah Ta'ala. Kerana kesiapan hati ini adalah
rasa takut kepada Allah Ta'ala. Bagaimana juga ditekankan oleh Ustaz Luqman tadilah. Supaya kita sampai kepada Al-Quran yang tujuan yang sebenar untuk kita mendekati Al-Quran. Sebab kata Ibn Qayyim, dia kata orang yang takut ni dia akan peka. Kita jalan tengah malam, kalau kita takut bunyi daun pun kita dengar. Bunyi tikus lari dalam hutan pun kita boleh dengar. Jadi orang bila ada persiapan hati, bila dia baca Al-Quran, dia akan bagi perhatian pada seluruh sentuhan-sentuhan, kejutan-kejutan daripada Al-Quran tu. Ini memberi kesan kepada jiwa. InsyaAllah kalau ada tambahan, ada soalan dan sebagainya, insyaAllah boleh ambil masa sikit sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Berapa hari dah, insyaAllah seminggu. Ada lagi kah? Ada? Cikgu boleh tanya soalan ke? Boleh insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz Luqman. Malam tadi pun dah dengar ada Ustaz Uzai cakap. Pagi ni dengar lagi Ustaz Luqman cakap pasal tujuan utama kita ke arah mendekati Al-Quran kan, untuk dapat segala yang tadi Ustaz sebutlah kan. Tapi kan cikgu tanya satu yang inilah yang bermain di fikiran kan. Bersempena juga dengan bulan Ramadan ni yang Allah janjikan pahala yang besar kan, yang berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Kita nak mengejar banyak juga membaca Al-Quran. Kita nak mengejar banyak baca Al-Quran sebab bulan Ramadan kan. Jadi tapi bila dengar macam malam tadi pun Ustaz Uzai kata sekali khatam pun tak apa, asalkan kita faham kan. Pagi ni pun Ustaz cakap nak dapat segala namanya saya butuh kata tu kan, daripada Al-Quran tu kan. Jadi soalan macam dah jadi down dah, macam ni baca sikit pun tak apalah kan. Tapi kita nak baca banyak bulan Ramadan ni, nak mengejar khatam sekali, 2 kali, 3 kali kan. Macam mana Ustaz nak balancekan benda tu? Ataupun ada satu penceramah tu yang cikgu dengar, dia cakap bagikan 2 sesi di bulan Ramadan ni, bagikan 2 sesi dalam membaca Al-Quran. Satu sesi baca sebanyak-banyaknya. Selagi mampu baca sebanyak-banyaknya, kejarkan fadilat Ramadan tu kan, pahala yang berganda ganda tu. Satu sesi lagi kita ambil satu hari 10 ayat, tadabbur, dalami, tafsir apa semua tu. Setiap hari buat macam tu, 10. Jadi dengan cara tu kita dapat dua-dua. Kita dapat banyak baca pun dapat, tadabbur pun dapat. Macam mana pendapat Ustaz? Dengar daripada Ustaz pula. Luqman, ya. Ustaz dengarlah soalan. Cikgu tanya. Cikgu Zarifah tanya murid. Murid kami tu dulu. Cikgu tanya dalam kelas. Dengar ke soalan? Dengar ke Ustaz Luqman? Tak sebut nama Cikgu Abdul. Cikgu Abdul dengar. Luqman dah. Kau ni. Ustaz Luqman dengar dah soalan tu. Dia tak dengar, penat tanya. Ustaz Luqman ni kok. Dia bukan dengan anak atau dia ada kuarantin kan. Cikgu Abdul dah jawab kok. Cikgu Azmi faham tak soalan Kak Pa? Faham. Faham Cik Azmi jawab. Cuma nak tengok kata apa, Dr. Taufik Al-Wa'i dia kata apa, kalau kita boleh urus masa dengan baik, kita boleh buat banyak benda dalam satu masa lah. Lepas tu kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum, semua ada 24 jam macam kita juga kan. Tapi mereka jadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Jadi pengurusan masa ni yang penting, yang dalam pengurusan masa ni adalah kita nak letak apa yang paling utama.
Dia bukan masalah berapa jam tu. Apa yang nombor satu. Contoh apa? Ingat Allah Raham Ustaz. Dr. Mak Isu pernah bagi contoh lah. Kadang-kadang kita ada kerja banyak. Orang ajak kita minum. Kita kata, tak ada lah. Aku sibuk lah. Banyak kerja nak buat. Tiba-tiba kita dapat panggilan mak kita sakit. Boleh pula kita balik kampung. Sebab apa? Mak tu nombor satu. Jadi kita ingat Ramadan ni kita nak kena tentukan apa matlamat yang kita nak capai. Nak rasa apa yang disentuh oleh Ustaz Uzair semalam, Ustaz Luqman bagi tadi pun banyak menekankan tentang perlunya kita nak kena cuba merasai sentuhan Al-Quran. Tapi sebenarnya anda tengok kalau kita nak khatam sekali tu kadang-kadang malam tu dah mencukupi dah. Tapi sebenarnya kita ada banyak jam lagi. Tambah kalau sahabat-sahabat yang tak bekerja pada bulan Ramadan ni, kita ada banyak masa. Cuma bagaimana kita nak letak keutamaan tu. Bila kita letak dia utama, insya-Allah kita akan ada masa lah. Dan sebenarnya proses menghayati, merasai sentuhan Quran dia berlaku sepanjang masa. Jadi bila kita dah lalui itu, bila masuk Ramadan ni kita dah ada persiapan lah. Kalau Allah mungkin Cikgu Abdul nak tambahkan insya-Allah. Assalamualaikum. Cikgu tak jawab sikit cikgu. Maksud dia nak kerja banyak tu boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pendapat lah. Ada para ulama yang pakar-pakar hadis pun ketika Ramadan ni mereka meninggalkan hadis lah. Bukan meninggalkan hadis, maksudnya mereka memberi tumpuan lah kepada Al-Quran di bulan Ramadan ni. Itu antara yang dibuat lah oleh para ulama lah. Untuk ulama apa yang berhenti fatwa kan untuk bulan Ramadan. Yang mungkin kat puas tanya tu sama ada nak fokus pada tilawah saja ke ataupun nak tadabbur. Tak, maksud apa faham apa yang Ustaz Uzair cakap malam tadi, apa yang Ustaz Luqman cakap pagi tadi pun faham. Kita nak dapat apa yang daripada Al-Quran tu kan, daripada yang Syekh Qutb kata tu kan. Segala pancaran, segala mukjizat dia, segala tunjuk hidayah rezeki, kita memang nak benda tu. Dan kita pun buat juga apa tu tadabbur, tafsir pun kita baca. Tapi takkan tu saja, kita nak kerja banyak juga sebab janji Allah pahala berganda-ganda bulan Ramadan ni. Jadi kita nak fokus target 1 hari 3 juzuk nak buat juga supaya khatam 3 kali contoh kan. Tapi benda tu kita tak tinggal juga, kita nak tadabbur juga. Tapi kalau dulu, pahaman dulu, apa ingatlah zaman-zaman dulu mula dapat tarbiyah. Sahabat Syekh dok kata, tak apa, tak banyak pun tak apa, sikit pun tak apa, saya faham. Sikit 10 ayat pun tak apa, saya akan faham. Kita pun tak kejarlah banyak tu. Tak kejarlah membaca banyak Al-Quran dalam bulan Ramadan tu. Tak dapatlah ganjaran setiap huruf yang banyak tu sebab kita tak kejar. Sebab kita duduk pegang kata-kata sahabat, tak apa sikit pun saya faham, dapat manfaat dia apa semua tu. Tapi sekarang ni bila dah masih makin berusia ni kan, kita dengar juga penceramah-penceramah lain juga kan, yang beritahu bahawa bulan Ramadan bulan istimewa, bulan berbeza daripada bulan lain. Dia Allah janjikan ganjaran lebih-lebih ganda-ganda. Tapi kita tak kejar benda tu. Duk kerja hak tu saja nak dapat manfaat dia, apa fahaman dia saja. Jadi sikitlah kita baca. Jadi macam patut tak kita kejar juga banyak tu. Di samping yang kita nak dapat yang manfaat tu lah, kita tahulah kita tak tinggal benda tu. Hanya antara kita ambil banyak tilawah dengan banyak tadabbur. Tapi kita mengambil kelebihan yang Allah bagi kepada kita lah. Kita ni dalam suasana kita duduk dalam tarbiyah. Kita ni walaupun kita sebelum ni kita tak duduk dalam Ramadan pun, kita memang sentiasa Allah bagi kita mendekati Al-Quran dan memahaminya. Jadi kita ambil lah antara pendapat yang dibolehkan, maksudnya bulan Ramadan ni dia memberi tumpuan kepada bacaan. Boleh kat apa nak macam tu. Maksudnya nak ambil banyak tu kan, nak ambil banyak baca tu. Memang dia memberi kelebihan sebab kita pun tahu Ramadan ni syahrul Quran. Jadi kita ambil kesempatan itulah, keistimewaan bulan Ramadan itu dengan banyak membacanya lah, insya-Allah.
Ya sebenarnya kadang-kadang yang kita rasa tersepit sebab kita pun nak mula bulan ni, Ramadan ni. Sebenarnya kalau kita dah mula tadabbur lama kan, jadi sepatutnya bila masuk bulan Ramadan tu kita boleh menghayati mana-mana Al-Quran. Jadi kalau baru Ramadan ni kita nak tadabbur juga, lepas tu kita clash pula, kita nak baca banyak, jadi kita akan hadapi kesuntukan masa lah. Sebab tu rasa macam tadabbur ni dia ataupun tafsir ni selalu menjadi bacaan kita lah. Bukan bulan Ramadan. 5 bulan Ramadan ni kita lebih bagi tumpuan. Dia kalau ikut sunnah pun Rasulullah tadarus, Rasulullah baca dan Jibril dengar. Jadi kita pun sepatutnya macam itulah kan. Ada kita baca, adalah sahabat-sahabat saya bah kita dengar kan? Macam tu supaya kita tak baca seorang macam tu kan. Tapi bolehlah baca seorang tu, tak salah. Tapi kalau ikut sunnah tu memang ada yang membaca, ada yang mendengar lah. Maksud dia Ustaz, kita ada 2 sesi lah. Kita bertadarus pun kita buat, baca sendiri pun kita buat, kan? Betul. Sebenarnya kalau kita tengok satu sudut, Allah yang memperpanjang dan pendekkan waktu kita ni. Sebab tu kita kena minta banyak berkaitan Ramadan ni, supaya kita boleh buat banyak benda lah, insyaAllah. Banyak benda yang kita boleh buat. Kalau ada lain, insyaAllah. Kalau tambahan-tambahan lain. Ada. Jadi insyaAllah, kalau tak ada apa, moga perkongsian kita semalam dan hari ini menyuburkan lagi lah rasa rindu kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan sekaligus memberikan kita panduan-panduan untuk kita benar-benar mengambil manfaat daripada bulan Ramadan, untuk kita menjadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelum ni, insyaAllah. Jadi rasa mungkin sekadar itulah ketibah kita. Jadi anak sendiri nak minta maaf lah kalau ada kelemahan dalam pengurusan dan sebagainya dalam mengendalikan sesi ketibah kita. Yang baik kepada Allah Ta'ala, kelemahan nak minta maaf kepada semua, nak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi tangguhlah dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair, Ustaz Luqman. Ya. Tadi ada soalan tadi. Anak tanda. Okey. Ada kapuah tanya soalan tadi tu. Kau boleh respon apa? Boleh lagi insyaAllah. Kalau sahabat ada ajak tak apalah. Kalau ada ni boleh respon sikit kot. Apa dia Ustaz soalan? jawab Ustaz. Nak dengar jawapan Ustaz. Soalan dia apa lah? Kapuah nak tanya lagi sekali kot. Cikgu Azmi ulang lah, Cikgu Azmi. Kak Puan tanya ni macam apa? Dari segi ni lah. Kadang-kadang ada penekanan dalam semalam hari ni, penekanan kepada lebih pada tadabbur, mengambil makna-makna Al-Quran kan. Ada juga saranan supaya banyak akan baca Quran. Jadi yang mana yang lebih utama? Nak kata banyak kali ke? Nak spend masa untuk tadabbur Al-Quran. Okey, dari sudut amalan tradisi salafus soleh dan ulama-ulama seluruh zaman daripada dulu sampai sekarang adalah mereka akan khatam Al-Quran ni berulang kali. Itu tradisi orang dulu lah. Hatta imam empat mazhab pun memang mengkhatam Quran banyak kali. Tradisi para ulama lah kita kata. Para ulama, dan kalau kita buka kitab Halus Salah Ma'al Quran, majoriti salah pun macam tu juga. Mana tradisi mereka dari sudut
dari sudut kita kata teknik, dari sudut zahir tu memang mereka khatam berulang kali. Budaya khatam ni memang menjadi satu tradisi, satu budaya yang masyhur dalam dunia Islam. Sebab tu kita pun digesa untuk khatam Quran, kan? Tapi kita menilai satu benda itu mengikut konteksnya. Kalau orang-orang dulu dan para ulama mereka khatam Quran, mereka faham makna, kan? Mereka faham makna. Kita ni khatam Quran ada pahala tapi kita tak faham apa. Jadi itu beza dia. Itu beza dia. Jadi kalau tanya pandangan anda, prioriti yang paling besar sekali adalah kita kalau paling baik, kalau mampu buat, kita cuba khatam sambil faham terjemahan. Yang tu kita dapat kedua-dua lah. Tradisi yang ni para ulama pun kita dapat, faham pun kita faham. Tapi kalau kita tak mampu dan lebih kepada nak mendalami satu-satu ayat dan amalkan, contoh pada Ramadan kali ini kita target 3 surah. Surah Al-Insan, surah Yasin, surah Jumaah, baca, tadabbur dan amal dalam bulan Ramadan kita target. Yang tu lebih mencapai maqasid Al-Quran, ghayah Al-Quran tadi sebenarnya. Berbanding orang yang baca tapi tak faham. Jadi dalam isu ni sebenarnya kita boleh berbeza pendapat lah, ada keluasan lah kita kata. Tapi kalau tanya Ana, memahami tadabbur dan amalkan, itu lagi baik lah. Cuma pandangan setengah orang, dia nampak, okey, hari lain, bulan lain kita tak mampu nak khatam. Apa kata Ramadan ni kita khatam. Maksudnya Ramadan lah masa untuk kita nak khatam Quran, nak lalu semua ayat. Yang tu pun tidak menjadi masalah lah. Cuma kita kena faham konsep wasilah dengan ghayah tadi lah. Ataupun hadaf lah. Kalau kita duduk seronok dekat wasilah, tak sentuh sikit pun dekat ghayah, tak faham apa langsung, yang tu dikira lebih dia kurang lah benda tu. Berbanding orang yang baca satu ayat tapi dia faham dan dia amalkan, itu lagi baik. Setengah orang memanglah dia dah hujah dia kuat, khatam gini kena khatam, imam mazhab khatam, tabi'in khatam berulang kali, itu memang tradisi. Betul. Ya, tapi depa tu faham, kita yang apa? Kita yang tak faham. Dia nasihat yang itulah insya-Allah. Jazakallah khair. Baik, kapan Okey, sikit Ustaz. Betul tak macam ni Ustaz? Kesimpulan dia, baca banyak tapi sambil baca terjemahan, macam contoh setiap muka surat yang kita baca ayat Quran tu kita tengok makna terjemahan dia. Sampai khatam pun maksudnya khatam ayat Quran, khatam juga terjemahan tu. Tapi kita memilih satu surah untuk kita tadabbur, tafsir apa semua tu. Tu dia katakan mendalami tu. Betul tak kalau macam tu? Mana Ustaz pula? Yalah. tak ke mana? Ya, baik. Terima kasih banyak. Tak boleh ke apa? InsyaAllah. Kita bagi balance, maknanya baca tilawah dan juga tadabbur. Kita dah tangguh dah tadi, no? InsyaAllah. Sabar-sabar nak sembang boleh lah, insyaAllah. Nak bincang perbincangan bebas. Yang ada urusan boleh. Secara rasmi program kita tamat lah, insyaAllah. Kalau kemamu saja dia positif baru ni. Dia mungkin dia ada sibuk dengan anak semua tu.
Ana ada bagi buku yang Ustaz Luqman sebut tadi, Taswir wa Fani fil Quran, ada dalam chat. Kalau sampai ajak nak bacalah buku terjemahan. Salah satu buku yang sangat menarik ya. Ya. InsyaAllah. Abang kan lagi, tak pergi kedai kejap. Adik nak jalan tak?